Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 7 hingga ayat 9 dari surah Al-An'am, surah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Ayat ke-7. Dan walaupun kami turunkan kepada engkau sebuah kitab di atas kertas sampai mereka pegang dia dengan tangan mereka, sesungguhnya berkatalah orang-orang yang tidak mau percaya itu, tidak lain ini hanyalah sihir yang nyata. Ayat 8. Dan mereka berkata, mengapa maka tidak diturunkan atasnya malaikat? Padahal kalau kami turunkan malaikat, tentu selesailah urusan. Kemudian itu mereka pun tidaklah akan dipedulikan. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Ayat 9. Dan kalau kami jadikan dia itu malaikat, nescaya kami jadikan dia seorang laki-laki, dan nescaya kami ragukan mereka sebagaimana mereka sekarang ragu-ragu. Tadi sudah diterangkan puncak kekufuran mereka sesudah sampai kepada mengolok-olok. Pengajaran tak masuk lagi kerana didinding oleh kesombongan. Maka di antara sebab kesombongan itu ialah kerana mereka merasa bahawa Nabi Muhammad itu tidaklah ada kelebihan dari mereka. Dalam ayat Az-Zukhruf surah 43 ayat 31 tersebut bahawa pernah mereka berkata, lebih baik dicari orang yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih disegani oleh kerana kekayaannya di dua negeri, iaitu Qaryataini, iaitu Mekah atau di Taif. Dicari orang yang lebih besar dari Muhammad itu untuk jadi rasul. Jangan dia, Nabi Muhammad kerap juga bersedih hati melihat siap mereka yang demikian, sehingga pernah terlintas dalam hati beliau, lebih baik aku mati saja. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 6, surah Al-Syu'ara surah 26 ayat 2. Maka kerana sombongnya mereka minta bukti. Kalau memang ada ayat turun dari Allah, cubalah tunjukkan mana dia catatan surat wahyu itu yang asli dari langit. Dan walaupun kami turunkan kepada engkau sebuah kitab di atas kertas sampai mereka pegang dia dengan tangan mereka, sesungguhnya berkatalah orang-orang yang tidak mau percaya itu, tidak lain ini hanyalah sihir yang nyata. Ayat 7. Ada di kalangan mereka yang meminta supaya diturunkan kitab wahyu itu dari langit hendaknya, tertulis hitam atau putih atas putih. Misalnya, dikabulkanlah permintaan mereka itu kerana Allah berkuasa berbuat segala sesuatu
malah hanya lebih dari tujuan Allah sanggup berbuat, apakah mereka akan percaya? Mereka tidak juga akan percaya walaupun misalnya kitab itu diadakan tertulis di kertas sampai dapat mereka pegang dengan tangan mereka sendiri. Orang yang telah kufur itu, apa jua pun alasan dikemukakan, namun mereka akan tetap kufur. Kalau akhlak mereka telah rosak dan mengolok-olok, maka pada ayat-ayat yang nampak di mata itu saja, mereka akan mendapati tanda kekuasaan Allah yang lebih dahsyat dan lebih ajaib dari yang mereka minta itu. Kalau sekiranya diadakan kitab di atas kertas dan dapat mereka pegang dengan tangan mereka sendiri, tidaklah mereka akan beriman, malahan akan mencari alasan yang baru lagi membuat membantahnya. Kitab itu kerana ganjinya akan mereka katakan pula sihir yang nyata. Tidak juga mereka akan mengakui bahawa itu adalah kekuatan Allah, melainkan akan mereka katakan juga bahawa itu hanyalah sihir, dan sihir adalah penipuan dan mengabui mata orang. Jadi akan datang lagi olok-olok mereka yang baru, iaitu bahawa Muhammad ini kaki penipu, mengabui mata orang dan tukang sihir. Selain dari tantangan mereka meminta kitab turun dari langit, tertulis di atas kertas, hitam di atas putih, dapat mereka pegang hendaknya dengan tangan mereka, tetapi tidak juga mereka percaya, melainkan akan menambah lagi olok-olok mereka menuduh Muhammad tukang sihir. Maka ada pula yang mengusulkan supaya Muhammad ditemani oleh seorang malaikat. Hendaknya kalau memang benar Muhammad itu Rasulullah, ke mana dia pergi diiringi oleh seorang malaikat, dikawal ke mana-mana dan nampak hendaknya oleh mata mereka. Dan mereka berkata, mengapa maka tidak diturunkan atasnya malaikat? Pangkal ayat 8. Kalau dia memang Rasulullah, mana pengawalnya? Katanya dia dapat wahyu, tetapi yang membawa wahyu itu tidak kelihatan. Sebab itu, maka kita tidak percaya. Kita baru mau percaya kalau malaikat itu kelihatan oleh kita. Padahal kalau kami turunkan malaikat, tentu selesailah urusan. Artinya kalau kehendak mereka itu diperturutkan sehingga mereka sudah dapat melihat rupa malaikat dalam keadaan zatnya yang asli, tandanya urusan sudah selesai, iaitu kutuk laknat mulai turun kepada mereka sebab mulai dihancurkan negeri itu dan tidak ada urusan dengan mereka lagi. Kerewetan selama ini tidak dipedulikan lagi, melainkan azab dan seksa lah yang akan mereka terima. Dan itu mereka pun tidaklah akan dipedulikan, hujung ayat 8, atau tidak lagi akan diberi kesempatan. Menurut tafsir Ibnu Abbas, kalau kami datangkan kepada mereka malaikat dalam rupanya yang asli, nescaya pada itulah kami membinasakan mereka dan mereka tidak diberi tempoh lagi. Menurut tafsir Qatadah, kalau telah malaikat yang diturunkan padahal mereka tidak juga mau percaya, maka dipercepatlah azab buat mereka. Dan Mujahid menambahkan lagi, kalau sudah demikian artinya kiamatlah dunia. Dan kalau kami jadikan dia itu malaikat, nescaya kami jadikan dia seorang laki-laki, pangkal ayat 9. Artinya kalau permohonan mereka itu dikabulkan, lalu Allah mengutus seorang malaikat buat menyaksikan atau menguatkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya malaikat itu dijelmakan Allah menyerupai seorang laki-laki. Kalau tidak dibuat demikian, tentu mereka tidak akan menampak malaikat yang mereka harapkan itu, dan nescaya kami ragukan mereka sebagaimana mereka sekarang ragu-ragu. Hujung ayat 9. Selama ini mereka tidak percaya juga kepada Allah, cuma mereka masih ragu, apa benarkah Nabi Muhammad itu Rasulullah? Soalnya bagi mereka ialah di antara benar dia Rasul atau tidak. Adapun kepada pribadi Nabi sendiri, selama ini mereka telah percayai, malahan sampai mereka beri gelar kehormatan tertinggi Al-Amin, iaitu kerana percaya akan budinya yang luhur. Tetapi tentang dia diangkat sekarang jadi Rasul,
dari Allah dan dari alam gaib, mereka masih ragu. Sebab itu ada yang meminta bukti dengan kitab atau cara sekarangnya mandat. Itu pun dibantah dalam ayat 6 tadi. Meskipun Nabi Muhammad dikirimi kitab dari langit sampai kitab itu dapat mereka sentuh dengan tangan, namun orang yang hendak kafir akan tetap kafir juga. Mereka akan menuduh bahawa ini hanyalah sihir belaka. Kemudian datang pula yang meminta bukti dengan datangnya seorang malaikat kepada Nabi Muhammad bahawa beliau memang rasul. Nyatalah bahawa permintaan ini hanya asal meminta saja. Nabi Muhammad selalu didatangi malaikat. Tiap-tiap wahyu datang, malaikatlah yang membawanya. Cuma mereka tidak dapat melihat malaikat itu. Allah Maha Kuasa menjelmakan malaikat itu dan membuatnya kelihatan oleh mata. Tetapi yang demikian sangat jarang sekali terjadi. Salah satu waktu Allah memperlihatkan malaikat beberapa orang mengatakan dirinya kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim merasa ngeri melihat mukanya. Lihat surah 15 Al-Hijr ayat 52. Dan setelah Ibrahim bertanya apa maksud kedatangan mereka, malaikat itu menjawab bahawa mereka singgah hanya sebentar buat memberi berita gembira bahawa isteri Ibrahim yang bernama Sarah itu akan beroleh putera, iaitu Ishak. Dan maksud perjalanan mereka seterusnya ialah akan pergi ke negeri kemenakan Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Lut. Kerana umat Nabi Lut itu, kaum Sodom dan dari Gomorrah, sangat derhaka kepada Allah dan negeri mereka akan dihancurkan. Maka kalau Allah telah memperlihatkan malaikat dalam keadaannya yang dahsyat itu, artinya ialah urusan telah selesai. Artinya kaum musyrikin itu akan bernasib sebagai kaum Nabi Lut itu pula. Itulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai kita sandingkan di atas tadi, iaitu kalau malaikat telah menyatakan diri, artinya kaum musyrikin itu akan dihancurkan. Mujahid menafsirkan bahawa itulah alamat kiamat. Kalau kiamat sudah datang, tentu urusan telah selesai. Padahal maksud mereka meminta malaikat itu dinyatakan untuk membantu menguatkan risalah Nabi Muhammad. Bukanlah kerana menolak sama sekali, melainkan kerana masih ragu. Kalau Allah memperkenankan pada permohonan itu sehingga malaikat dijelaskan rupanya untuk mendampingi Nabi Muhammad, tentu malaikat itu dijelaskan seperti seorang laki-laki. Kalau permintaan itu dikabulkan lalu menjelma malaikat menyerupai laki-laki, pasti mereka akan ragu lagi sebagai tambahan dari keraguan yang semula. Ragu yang pertama ialah tentang kerasulan Nabi Muhammad. Sekarang datang keraguan yang kedua, iaitu tentang malaikat itu sendiri. Apakah ini manusia? Apakah ini malaikat? Atau mereka ragu apakah keduanya rasul atau seorang saja yang rasul? Oleh sebab itu, jika permohonan mereka dikabulkan, dijelmakan malaikat berupa manusia, tidaklah akan mempermudahkan soal, melainkan mempersulit, kerana yang sulit tak lain ialah hati mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri, setiap wahyu diturunkan Allah, malaikat Jibril lah yang membawanya. Tetapi melihat rupa malaikat Jibril dalam keadaan yang asli, beliau mendapat kesempatan hanya 2 kali. Pertama, seketika beliau menerima wahyu yang pertama di atas Gua Hira. Seketika itu, menurut berita beliau sendiri, dilihatnya malaikat itu amat tinggi hingga kepalanya tersundak ke langit beliau hijau. Kemudian dia mengecilkan dirinya sehingga dia dapat memeluk beliau. Kemudian dia kelihatan lagi di cakrawala mengibarkan kain sutra yang tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penglihatannya diterangkan dalam di surah 81, surah At-Takwir, bahawa Jibril itu adalah utusan Allah
yang sangat mulia, mempunyai kekuatan di sisi Allah yang mempunyai aras, lagi kokoh, tunduk kepada Allah dan amat setia kawan. Ayat 19 sampai ayat 21. Kemudian dijelaskan pula bahawa Nabi Muhammad telah melihatnya di ufuk yang nyata, itu ayat 23. Dalam surah dalam surah An-Najm, itu bintang, dimisalkan malaikat itu seketika datang ke dunia membawa wahyu laksana bintang yang turun ke bawah, dan Nabi Muhammad telah melihatnya di Sidratul Muntaha, dan malaikat itu di waktu itu ialah di ufuk yang sangat tinggi. Adapun di waktu-waktu yang lain selama beliau menjadi rasul 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, tiap membawa wahyu, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu di waktu datangnya dan beliau pun tahu bila dia pergi. Berat badan beliau terasa seketika dia datang. Bahkan kuda yang sedang beliau kenderai tidak kuat mengangkat kaki, sebab kaki rasa terpaku ke tanah saking beratnya badan beliau. Zaid bin Sabit yang duduk dekat beliau dan berhimpit kaki beliau di atas kakinya pun, Zaid keluar keringat menahan badan Rasulullah kerana beratnya di waktu itu. Di hari yang biasa, kadang-kadang malaikat menyatakan diri kepada makhluk. Pada Nabi Ibrahim, seketika beliau akan memasuki api yang bernyala. Hanya suaranya saja yang terdengar oleh Nabi Ibrahim. Kepada Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim yang kedua, dia pun merupakan diri sebagai manusia seketika dia menggalikan sumur Zamzam untuk Siti Hajar. Dan untuk anaknya Ismail, seketika merupakan diri kepada Ibrahim ketika mereka akan pergi menghancurkan negeri kaum Lut. Ibrahim sendiri takut melihat rupanya. Kerana Siti Maryam, ibu Nabi Isa, kepada Siti Maryam, ibu Nabi Isa, dia merupakan diri sebagai seorang anak muda. Setelah di Madinah bersama Muhajirin dan Ansar, malaikat itu pernah menyatakan diri serupa seorang laki-laki. Tidak ada seorang juga yang kenal padanya. Bajunya putih bersih, tidak ada bekas, baru datang sebagai musafir. Dia masuk ke dalam majlis, dia duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah, lalu ditanyakannya kepada beliau apa arti Islam, apa arti iman, dan apa arti ihsan, dan bila hari akan kiamat. Sedang maksudnya ialah supaya jawapan Nabi atas pertanyaan itu didengar oleh para sahabat. Setelah bertanya, dia keluar dari dalam masjid. Setelah Nabi memberitahu bahawa orang itu adalah malaikat Jibril, ada sahabat yang berlari keluar hendak melihat. Rupanya dia telah hilang. Satu kali pernah pula dia menyatakan dirinya menyerupai seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, jombang dan cakap rupanya, iaitu Dibyah Al-Kalbi. Banyak sahabat Rasulullah bertemu dengannya di jalan akan menuju desa Bani Quraizah. Disangka orang pada mulanya dia adalah utusan Rasul. Padahal setelah dicari kembali, dia sudah tidak ada lagi. Dan Dibyah sendiri ada di rumahnya di Madinah. Nabi Muhammad SAW sendirilah yang memberitahu bahawa itu adalah Jibril. Dengan ini nyata bahawa kepada manusia yang telah beriman, yang tidak ragu-ragu lagi akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, malaikat itu bisa menyatakan dirinya. Tetapi kepada orang yang masih kafir atau musyrik, bahaya malaikat menyatakan diri itu akan lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan ilham dari syaitan bisa diperalat orang untuk menjadi dukun atau tukang sihir, apatah lagi kalau melihat malaikat menyatakan diri sebagai manusia. Dan zat apakah malaikat itu? Apabila seorang mempelajari filsafah, selalu hal-hal yang gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera dikatakan orang metafizika,
Pengertian kita terhadap adanya malaikat bukanlah ajaran filsafah, melainkan keimanan agama. Bahkan sebelum Al-Quran turun, orang jahiliah pun percaya akan adanya malaikat. Tetapi kepercayaan mereka kacau, sehingga musyrikin Arab pernah mempunyai kepercayaan bahawa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah dan semuanya adalah perempuan. Berhala-berhala yang mereka namai Lata, Uzza dan Manna itu menurut kepercayaan mereka adalah perempuan belaka dan anak Allah belaka. Percaya kepada adanya malaikat telah termasuk dalam rangka rukun iman kita. Kita percaya bahawa ada semacam makhluk Allah bernama malaikat. Al-Quran telah banyak menjelaskan sifat-sifat malaikat itu dengan tugas-tugasnya. Dikatakan dalam Al-Quran bahawa malaikat itu termasuk makhluk Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, dan mereka dekat kepada Allah. Tetapi bagaimana dekat atau jauhnya itu bukanlah suatu ukuran yang dapat diukur dengan benda. Mereka bukan anak Allah, melainkan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tak pernah mendahului sabda Allah. Mereka segera kerjakan apa yang Allah titahkan. Allah mengetahui apa yang berada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Surah 21, Surah Al-Anbiya ayat 26, 27 hingga 28. Siang dan malam mereka mengucapkan tasbih kepada Allah dan tidak pernah mereka membuat-buat peraturan sendiri. Surah 21, Surah Al-Anbiya ayat 20. Mereka yang memikul arasy Allah dan ada pula yang mengelilingi arasy itu sambil bertasbih memuji Allah, dan mereka pun sangat percaya kepada Allah, dan mereka bekerja pula selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Surah 40, Surah Al-Mu'min ayat 7. Di hari akhirat kelak, orang yang beriman akan dapat melihat malaikat itu mengelilingi arasy Allah, mengucapkan aneka puji dan tasbih kepada Allah. Surah 39, Surah Az-Zumar ayat 75. Ada malaikat pemegang khazanah syurga dan ada pula pemegang khazanah neraka. Ahli syurga akan mereka sambut dengan salam dan doa, dan ahli neraka akan disambutkan dengan ancaman dan hardik. Lihat surah Az-Zumar dari ayat 71 sampai ayat 75. Dan ada pula malaikat itu yang disediakan mencatat amalan makhluk. Surah 50, Surah Qaf ayat 18. Surah 82, Surah Al-Infitar ayat 11. Dan ada yang menjadi utusan-utusan mulia memelihara Al-Quran di samping malaikat Jibril. Surah 80 ayat 16. Kadang-kadang didatangkanlah malaikat itu buat membawakan moral bagi mukmin dalam perjuangannya. Bagaimana mereka datang ke waktu peperangan Badar 3,000 banyaknya. Surah 3, Surah Ali Imran ayat 124. Bahkan Allah janjikan akan diturunkan 5,000 dalam perang Uhud jika kaum muslimin itu berteguh hati memegang disiplin. Surah 3, Surah Ali Imran ayat 125. Bahkan kepada tiap-tiap mukmin yang berteguh hati dan kuat pendirian menegakkan iman, tidak berganjak kerana percubaan, Allah menjanjikan akan menurunkan malaikat kepadanya supaya dia jangan merasa takut dan jangan merasa duka cita. Surah 41, Surah Hamim Sajdah ayat 30. Malaikat itu pun membujuk dan memberi gembira pada hati orang-orang yang mukmin seketika tubuhnya akan dibercerai dengan nyawanya, iaitu mati, yang mengucapkan salam kepadanya dan mengatakan bahawa syurga telah sedia buat dia kerana bekas amalannya. Mereka pun disuruh mengancam dan mengherdik orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim, yang fasik. Seketika orang itu menarik nafas yang penghabisan bahawa
bahawa neraka jahanamlah yang disediakan buat mereka, iaitu tempat penerima seksa atas kejahatan mereka semasa hidup. Surah 51, Surah Az-Zariyat ayat 11 dan Surah 47, Surah Muhammad ayat 27. Kisah soal jawab Allah dengan malaikat ketika Allah hendak mengadakan khalifahnya di muka bumi ini, dan kisah selanjutnya sebagaimana Adam diajarkan ilmu sedang malaikat tidak diajar sebanyak itu. Lalu keduanya ditanya. Adam sanggup menjawab pertanyaan dan malaikat tidak. Kemudian itu kisah seluruh malaikat disuruh sujud pada Adam, lalu semua malaikat sujud, hanya iblis yang tidak. Adalah permulaan kisah pertarungan hidup manusia di muka jagat dunia ini. Kisah itu telah menunjukkan bahawasanya kepercayaan akan adanya malaikat telah menjadi sebahagian dari pandangan hidup kita sebagai mukmin. Orang-orang yang telah dipesona oleh faham materialisme yang berkata bahawa mereka hanya mahu percaya akan wujudnya sesuatu apabila sesuatu itu dapat dibuktikan dengan secara ilmiah, dan mereka mengatakan tidak mahu percaya akan wujudnya malaikat sebab ilmu tidak dapat membuktikannya. Mereka menganggap bahawa percaya akan adanya malaikat hanya faham bangsa yang amat primitif. Sebab percaya kepada adanya malaikat adalah sebahagian dari pokok agama. Apakah kerana orang-orang ilmiah belum mendapat malaikat ketika mereka mengadakan research, lalu kita akan melepaskan kepercayaan kepada malaikat? Sekarang kita pula yang bertanya, sudahkah Tuhan dapat membuktikan secara ilmiah bahawa malaikat tidak ada, sehingga wujudnya itu pun tidak dapat dikhayalkan dan tidak mungkin bisa dikatakan mungkin? Mereka tidak bisa membuktikannya itu, dan cara mereka menolak adanya malaikat itu pun sudah melanggar peraturan ilmiah yang sejati, iaitu memutuskan ada tidaknya sesuatu dalam hal ilmu yang tidak putus, hanya semata-mata nak menolak agama, padahal ilmu mereka itu pula tidak mempunyai hasil penyelidikan yang menafikan terdapatnya hidup yang lain daripada hidup yang kita kenal dalam bumi ini, yang berbeza susunan udaranya, iklimnya, tabiatnya dan suasananya daripada di bumi kita ini. Kalau hal ini saja belum dapat mereka menjelaskan, mengapa mereka berani mengambil keputusan secara ilmiah bahawa malaikat tidak ada? Sekarang kita kembali kepada agama dan kepada tafsir. Ruh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul telah ditakdirkan dan dilatih oleh Allah dan diberi alat penerima atau persesuaian rohani supaya dapat selalu berkontak dengan alam malaikat, apatah lagi dengan jin yang darjat rohnya di bawah dari malaikat. Dan selain daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, manusia biasa ini pun dengan membersihkan jiwa dan mengosongkan sarirah, iaitu kebatinan, dari pengaruh yang lain, dan dengan memperbanyakkan amalan yang baik, bisalah menaik ruhnya itu ke tingkat yang lebih atas sehingga dapat mendekati alam malakut itu. Di sinilah datangnya apa yang dinamai ilham atau basyarah atau ru'yatin sadiqin, iaitu mimpi yang benar. Inilah yang ditegaskan di dalam surah Hamim Sajadah, surah 41 ayat 30, bahawa malaikat akan turun memberikan bantuan kepada orang yang telah berkata bahawa Tuhannya adalah Allah dan dia berpegang teguh pada pinderan itu. Malaikat itu akan turun memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka tidak akan merasa takut atau duka cita lagi menghadapi perjuangan hidup dalam dunia ini, dan memberikan janji pula kepadanya bahawa Allah telah menyediakan syurga untuk tepatnya kelak di akhirat. Dan malaikat itu berjanji juga bahawa mereka juga akan mendapat
pembantunya di dunia ini dan di akhirat kelak. Demikian juga yang ditegaskan di dalam surah Al-Anfal, surah 8 ayat 12. Alhasil malaikat itu ada, cuma tidaklah dapat kita menentukan dari apakah zatnya. Manusia dijadikan dari tanah, jin dijadikan dari bahan percikan api, dan malaikat disebutkan terjadi daripada nur, iaitu cahaya. Bisa saja kita sangkutkan dengan pengetahuan manusia tentang kecepatan perjalanan cahaya yang dinamai menurut ilmu tahun cahaya, sehingga disebutkan bahawa perjalanan cahaya itu dalam 1 second ialah 180,000 mil per second. Tetapi apakah teori yang demikian sudah tepat? Belum. Syekh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Mana mengatakan bahawa oleh kerana malaikat atau jin bisa menyerupakan diri sebagai manusia atau sebagai burung, ular dan lain-lain, bila mengumpamakan sifatnya sebagai air. Sebab air itu bisa merupakan diri sebagai wab atau menjadi gumpulan halimun dan kabut dan awan. Dan satu waktu dia dapat menjelma menjadi salji dan menjadi ais. Satu waktu dia adalah gunung sehingga kapal Titanic bisa tenggelam ke dasar lautan kerana tertumbuk kepada gunung ais, tegasnya gunung ais, tegasnya gunung air. Bagi orang yang kafir, meskipun malaikat menjelma menyerupai manusia, tidak juga mereka akan beriman. Tetapi bagi orang yang bertambah tinggi martabat imannya, bertambah baginya kesempatan berkontak dengan malaikat sehingga dipenuhi ruhnya oleh kekuatan malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.